Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Aliani. Kami dari Grup E, Tutorial 3, Grup 2 akan membentangkan tajuk kami iaitu Matlamat Pembangunan Lestari dan Dasar Pembangunan Negara. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang. Sekarang kita akan teruskan dengan pengenalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Aliani. Saya Muhammad Asfar bin Maksudin, nombor metrik 156749, akan memulakan dengan pengenalan. Sustainable Development Goals iaitu singkatannya SDG mempunyai matlamat yang khusus iaitu untuk mencapai pembangunan lestari. SDG ini merupakan sambungan daripada MDG iaitu Millennium Development Goals pada 15 Disember 2015. SDG ini dilancarkan bagi mencapai matlamatnya yang holistik bukan sahaja dari segi ekonomi dan sosial, malah dari segi persekitaran. Agenda SDG ini adalah sejagat kerana ia mestilah dicapai oleh kesemua negara menjelang 2030. SDG ini menjadi asas di mana kesemua manusia akan mendapat kebaikan yang adil dan saksama. Hal ini bermakna ianya berlandaskan konsep Leave No One Behind, di mana pencapaian pembangunan lestari yang menyeluruh akan memberikan manfaat kepada semua manusia dari segi ekonomi, sosial dan juga persekitaran. SDG ini sendiri mempunyai 17 matlamat yang meliputi pelbagai isu sosial, ekonomi dan alam sekitar yang bertujuan untuk membantras cabaran di peringkat global. Antaranya no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, dan juga yang terakhir, partnerships for goals. Jadi kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan beberapa dasar yang sedikit sebanyak menuju ke arah pembangunan yang lebih mampan. Kita dapat tahu setiap matlamat wujud dasar-dasarnya sendiri. Jadi pelbagai dasar kerajaan yang telah wujud yang bertepatan dengan gagasan SDG ini sendiri. Antaranya ialah dasar pembangunan luar bandar, dasar wanita negara, dasar keselamatan negara dan juga dasar perubahan iklim negara. Okay, nama saya Nurhani binti Osman. Nombor metrik 155853. Okay, di sini saya akan membentangkan matlamat yang kelima. Matlamat SDG yang kelima iaitu kesesamaan gender atau lebih dikenali sebagai equality gender. Iaitu yang bermaksud memberi akses kemudahan untuk sumber dan peluang tanpa mengira jantina. Di sini terdapat beberapa objektif dalam matlamat ini, iaitu pertama kali adalah menamatkan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, iaitu kita nak bagi dia seksama. Kedua adalah menghapuskan bentuk-bentuk keganasan dalam kaum wanita. Seperti yang kita tahu, keganasan dalam kaum wanita adalah banyak semasa PKP ni kan. Jadi kita nak menghapuskan bentuk-bentuk keganasan. Yang tiga adalah mengakui dan menghargai wanita dalam perawatan dan rumah tangga. Dan yang terakhir, objektif yang terakhir adalah memastikan penyertaan sepenuhnya untuk kepimpinan di semua peringkat. Maknanya kita nak masukkan wanita ini dalam kepimpinan tidak kira umur dan jantina lah. Apa yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan pencapaian matlamat ini adalah kerajaan memberikan komitmen dalam memajukan kesetaraan jantina yang telah membawa peningkatan di beberapa bidang semua halangan, undang-undang, sosial dan ekonomi. Pada itu, dalam kesesamaan gender ini juga, kerajaan telah melaksanakan satu dasar iaitu dasar wanita negara yang bertujuan untuk membasmi diskriminasi terhadap wanita. Dan kedua, dia akan memberikan tumpuan khas kepada kawasan-kawasan yang kurang maju di luar bandar agar wanita dapat menyelaras pembangunan seiring dengan pembangunan. Dan dasar ini diwujudkan bagi strategi mengukuh unit hal ehwal wanita sebagai jentera pembangunan wanita ataupun daripada short form dia adalah HAWA. Hai, nama saya Teo Chia Chin, nombor metrik 155519. Saya akan sambung untuk membentang tentang kesesamaan gender. Pertama sekali adalah isu semasa yang boleh dikaitkan dengan cabaran merealisasikan matlamat ini.
Semasa pandemik COVID-19 ini, banyak kes-kes seperti gangguan seksual, penderaan wanita atau kekasaran rumah tangga yang berlaku. Sebagai contoh, dari sumber berita harian, kami dapati pada tahun 2021, ada seorang suami yang memukul isteri dia sehingga koma. Di sini dapat dilihat kesedaran terhadap perlindungan dalam kaum wanita amatlah kurang diperhatikan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah kelebihan dan kepentingan kesaksamaan gender. Salah satunya adalah dapat mengekalkan keamanan negara tanpa adanya isu-isu yang berbangkitkan kekerasan dan diskriminasi yang akan mencetuskan pergaduhan. Selain itu adalah untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan golongan. Ini dengan strategi yang diambil bagi mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran terhadap kesaksamaan gender. Kepentingan yang ketiga adalah menjamin keadilan kepada kedua-dua golongan wanita dan lelaki dalam usaha mengambil tindakan untuk memperkukuhkan kesaksamaan gender. Konklusinya dalam maklumat kesaksamaan gender ini merupakan satu usaha yang dibentangkan oleh kerajaan bagi menjamin hak asasi kaum wanita, terjamin dari masa ke semasa tidak mengira situasi dan keadaan. Salam sejahtera Doktor, saya Dr. Shinai Selvaraj, nombor matrik 143809 akan meneruskan pembentangan untuk matlamat SDG yang ke-13 iaitu tindakan iklim atau lebih dikenali sebagai climate action. Seperti mana yang kita tahu, matlamat SDG ini ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2015. Perubahan iklim ini dipilih sebagai matlamat yang ke-13 kerana isu ini mengganggu kehidupan manusia serta kehidupan lain di permukaan bumi ini. Perubahan cuaca yang tidak menentu, aras lautan yang semakin meningkat dan pelepasan gas rumah hijau yang paling tinggi direkodkan memerlukan tindakan tegas dari semua pihak. Inisiatif bagi mengekang perubahan iklim ini telah diwujudkan. Pelbagai negara termasuk Malaysia memberi komitmen untuk menurunkan suhu purata dunia sebanyak 2 darjah Celsius. Seterusnya, dasar perubahan iklim negara mendukung matlamat ke-13 ini di mana dasar ini memastikan pembangunan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim untuk memastikan aspirasi negara dalam menerajui kelestarian. Dasar ini dilancarkan untuk mengarus perdanakan perubahan iklim, mengintegrasikan respons adaptasi dan mitigasi secara seimbang, serta meningkatkan keupayaan institusi dan pelaksanaan melalui penyelarasan tindakan dasar yang bersepadu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakira binti Ismail, 157140. Hari ini saya akan membentangkan mengenai matlamat pembangunan mampan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals (SDG). SDG ini merupakan agenda global dalam usaha sesebuah negara menuju ke arah pembangunan yang mampan tanpa menjejaskan alam sekitar. Sustainable Development Goals yang dirangka ini merupakan lanjutan tujuan Millennium Development Goals (MDG) pada tahun 2015. Matlamat SDG ini mempunyai 17 matlamat, antaranya adalah Life Below Water yang merupakan matlamat SDG yang ke-14. Matlamat SDG yang ke-14 ini dirangka bertujuan untuk memelihara dan menggunakan sumber lautan, laut serta marine untuk secara mampan dalam konteks pembangunan. Matlamat SDG yang ke-14 iaitu Life Below Water mempunyai pelbagai objektif yang ingin dicapai melaluinya, antaranya Reduce Marine Pollution, Protect and Restore Ecosystem, Reduce Ocean Acidification, Sustainable Fishing, Conserve Coastal and Marine Areas, and Subsidies Contribution to Overfishing, dan juga increase the economic benefit from sustainable use of marine resource. Namun, saya lebih memfokuskan kepada objektif pertama iaitu Reduce Marine Pollution, di mana semua jenis pencemaran laut ini sering berlaku hasil daripada aktiviti berasaskan daratan, termasuk serpihan marine, dan pencemaran nuklir ini perlu dicegah serta dikurangkan. Matlamat SDG ke-14 ini juga memperlihatkan strategi kerajaan Malaysia dalam menumpukan perhatian terhadap ekosistem laut sehingga wujudnya Taman Laut Negara sebagai salah satu langkah alternatif kerajaan Malaysia untuk melindungi dan memelihara pelbagai habitat dan kehidupan akuatik marine. Pada tahun 2018, Malaysia berjaya mengekal dan meningkatkan tahap kesihatan terumbu karang dari 26% hingga 50%. Malaysia juga merupakan salah satu negara yang mega biodiversity dan kedudukannya berada dalam kawasan segitiga terumbu karang CTI serta dikelilingi oleh perairan yang cantik seperti perairan Laut Andaman, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan juga Selat Melaka.
Selain itu, Malaysia juga bersama melibatkan diri dalam Hari Alam Sekitar Dunia WED yang dianjurkan oleh Program Alam Sekitar PBB pada 5 Jun setiap tahun. Program ini berlangsung bertujuan untuk membantu negara sedang membangun bagi mengaraskan dasar kemampanan alam sekitar di samping dapat menggalakkan pembangunan secara mampan. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran dan isu yang dihadapi dalam menjayakan matlamat SDG yang ke-14 ini apabila pencemaran air ini giat aktif dilakukan oleh manusia dalam kegiatan domestik. Menurut statistik Our In Data (OWD) pada tahun 2010, sebanyak 270 juta tan plastik dikeluarkan, manakala hasil pembuangan sisa plastik ini lebih tinggi iaitu 275 tan plastik. OWD juga merekodkan sebanyak 9.5 juta tan sisa plastik ini dibuang oleh penduduk pinggir pantai yang tinggal dalam lingkungan 50 km dari laut, menyebabkan 10,000 hingga 100,000 tan sampah ini terbiar hanyut di permukaan air. Indeks Kualiti Air Meri Malaysia juga memainkan peranannya dalam menilai parameter kualiti air yang dipilih iaitu oksigen terlarut, facial coliform, amonia, nitrat fosfat dan juga jumlah pekerja terampai. Perkara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahap kebersihan atau juga pun tahap pencemaran air di sesuatu kawasan. Dalam mengatasi masalah pencemaran air terutamanya di laut, dasar yang diterapkan dalam matlamat SDG yang ke-14 ini adalah Dasar Alam Sekitar Negara DASN. Dasar Alam Sekitar Negara DASN ini diwujudkan bagi menjamin kemajuan ekonomi, sosial dan budaya yang berterusan. Di samping itu, DASN ini juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pembangunan yang mampan. DASN ini juga mempunyai 8 matlamat untuk dicapai, antaranya pengawasan alam sekitar, pemeliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam, serta peningkatan berterusan kualiti alam sekitar. Dasar Alam Sekitar Negara ini juga dapat mengintegrasi segala keputusan dalam konteks pembangunan bagi mengekalkan alam sekitar daripada musnah akibat proses pembangunan yang berleluasa. Hal ini dikatakan demikian kerana segala aktiviti yang dijalankan di daratan mampu mempengaruhi ekosistem laut. Oleh itu, setiap pembangunan yang hendak dijalankan perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dalam Environmental Essential for the City of Industry in Malaysia yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Assalamualaikum doktor, saya Masyita binti Muhammad Norizan. Nombor matrik saya adalah 157233. Kesimpulan bagi pembentangan ini adalah agenda matlamat pembangunan lestari 2030 dilihat memberi banyak kebaikan kepada pelbagai pihak, sama ada dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Agenda ini juga menjadi usaha kepada pelbagai negara termasuklah Malaysia yang telah melaksanakan pelbagai dasar untuk mencapai agenda tersebut. Bagi 3 matlamat yang dipilih daripada 17 matlamat iaitu matlamat yang kelima yang berkaitan dengan gender, matlamat yang ke-13 berkaitan dengan perubahan iklim dan juga matlamat yang ke-14 berkaitan dengan kehidupan bawah laut. Matlamat-matlamat ini diperkukuhkan dan diperkasakan lagi dengan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti dasar wanita negara, dasar perubahan iklim negara dan juga dasar alam sekitar. Dasar-dasar ini mempunyai objektif dan juga strategi yang tersendiri. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa dasar yang dilakukan oleh pihak kerajaan dapat membantu Malaysia dalam mencapai agenda matlamat pembangunan lestari 2030. Sekian, terima kasih.